Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Untuk teaching video kali ini kita akan membincangkan beberapa contoh mengenai second shift second shift. Jadi mari kita ingatkan semula, kita dah belajar apa dan apa yang kita tahu. Kita bermula dengan piecewise function kan, di mana kita boleh pecahkan piecewise function tersebut menjadi G1 tambah G2 tolak G1 dan juga H dan sebagainya kan. Itu yang pertama sekali lah. Yang kedua, kita dah belajar mengenai step function step function, di mana macam mana kita nak dapatkan Laplace bagi H tersebut. H T tolak A so ada dia punya cara dia lah, formula dia. Dan seterusnya dalam video sebelum ini juga telah saya bincangkan mengenai second shift second shift kita gunakan apabila kita ada double function macam ni lah, sebagai contoh yang kita nampak kat depan ni kan ini ada T tolak 1 satu function, ini satu lagi dia darabkan dengan H, betul tak? Yang ni pun function juga. So kalau ada situasi macam ni, kita akan menggunakan second shift lah. Dan video sebelum ini juga telah pun saya terangkan second shift ini kita boleh selesaikan jika dia adalah same argument. Tetapi ada situasi yang telah pun saya jelaskan jika argument ia tak sama. So macam mana? So kita akan bincangkan yang itulah. Cuma kali ini kita akan bincangkan mengenai second shift yang argumennya adalah sama. Tetapi sebelum itu saya nak terangkan, nak tunjukkan jugalah the whole structure untuk teaching video ini. Saya dah siapkan sedikit summary kat sini supaya kita mudah untuk buat rujukan dan sebagainya. Yang ini Okay, now guys, sekarang ni kita bermula dengan yang ini kan, yang saya sebut tadi kan. Kita dah belajar mengenai piecewise function, lepas tu unit step function, dan juga ini adalah kembangan bagi piecewise function lah. Tiga benda ni pada awal-awal teaching video yang melibatkan topik ni lah, di mana secara umum dia kita boleh pecahkan kepada dua benda ini yang saya namakan, ini ada dalam buku ini untuk summarize, kita nak tahu the whole structure, what it is all about. So single and juga double. Apa maksud single? Single ini jika kita ada dua function yang berasingan macam ni lah, yang macam ni kita ada ft, kita ada h macam ni jadi ft ni kalau kita nak dapatkan Laplace dia, kita gunakan table lah. Itu macam biasa itu macam biasa. Sementara itu ini adalah unit step function unit step function, inilah kembangan dia. Yang saya gerakkan mouse ni, ini adalah kembangan dia, di mana kalau kita nak dapatkan H dia, Laplace H T tolak A, di mana dia rumus dia adalah exponent power of minus AS over S. Yang ini kita dah belajar sebelum ni. Fokus kita yang seterusnya adalah yang double. Yang double ni bermaksud ada dua function. Contohnya macam ni, nampak tak? Function ni F dengan H, nampak tak? Dia ada dua kan? Tetapi dalam kes yang pertama ini, argument dia adalah sama, iaitu T tolak A, T tolak A. Ada cara dia. Cara dia, kita akan menggunakan second shift. Second shift ini kita gunakan apabila argumentnya sama. Jadi, rumus dia adalah exponent power of negative AS darabkan dengan Laplace ft. ft. So dalam soalan biasanya sebab dia sebab dia argument dia sama, dia akan bagi ft tolak a. Tapi apabila kita nak mencari Laplace ikut rumus dia, Laplace tu adalah hanya ft sahaja. Contohnya kalau ft tolak 5, maka Laplace tu adalah ft sahaja. Ft sajalah Kita ambil yang tolak a ni tak ada. Okey, ini adalah second shift. Bagi kes yang argument tak sama, ada dua cara. Untuk menyelesaikannya. Argument not similar. Ni faham kan? Contohnya adalah macam ni lah.
hasil darab dua function double ft darabkan dengan h, tapi h tu t tolak a, nampak tak sama. Baik, ada dua cara. Yang pertamanya adalah terus kita guna rumus, iaitu yang ini, eksponen power of minus as darabkan dengan Laplace f t tolak a. Nampak tak? Satu cara adalah terus menggunakan rumus. So jadi pelajar boleh menggunakan rumus ini jika kita nak menyelesaikan kes double yang argumennya tak sama. Okey, ini adalah sebagai alternatif. Bukan alternatif lah, tapi cara kedua mainly kita boleh guna yang ini. Ini lebih mudah, lebih cepat. Okey. Cara yang satu lagi adalah oleh sebab argumen dia tak sama, maka kita perlu samakan argumen. Sebab kalau kita asal dia argumen tak sama, kita samakan argumen, maksud dia yang tak sama tu mana? Kita maintainkan h tu adalah t tolak a kan. So jadi kita akan jadikan ft tu akan menjadi t tolak a. Okey, kita akan jadikan t tolak a. Jadi apabila kedua-dua argumen dah sama, cara penyelesaian dia adalah kita gunakan second shift. Kan tadi saya sebutkan second shift ini double. Second shift kita gunakan kalau argumen dia sama. Ni kan, sama, kita guna second shift kan, rumus ni kan. Jadi kalau argumen kita now is not similar, then we make it similar. Maksudnya ft ni akan jadi t tolak a. Bila dah sama, then bolehlah kita gunakan second shift. Nampak tak? So cara dia mudah aja, ada 3 step saja. Yang pertama, kita jadikan we let t sama dengan t tolak a plus a. Kita susun macam ni dulu. Kita buat macam ni sebab kalau tengok semula yang ini, yang sebelah our right hand side kat sini sebenarnya sama dengan t je. Sebab ini kan tolak a tambah a kan. Dia sama dengan t. Saya susun macam ni supaya kita akan gunakan, akan substitutekan our new t value kat sini ke dalam ft. Soalan dia kan ada macam ni kan, hasil darab f dengan h, betul tak? So jadi pertama sekali kita buat let t equal to t tolak a plus a, then we substitute to ft, masuk sini. Dan kita kembangkan. Bila kita expandkan dia, kita kembangkan dia, kita simplifykan dia, kita akan dapati akhirnya ft tu last kali kita akan dapat jadikan dia ft tolak a. Mesti dapat. Dan apabila semua dah sama dia punya argument dia, then kita boleh buat nombor 3, iaitu we apply the second shift. Dan proses macam biasalah. Semacam tu ya. So ini adalah the whole structure. Apa yang perlu kita buat? Saya cuma khawatirkan kita bila dah belajar banyak sangat, kita tak tahu nak connectkan satu benda ke satu benda yang lain. So overall kita ada dua benda ya, single and double. Single inilah tempatnya kita applykan unit step function. Bila double ini pula kita akan applykan the second shift. Second shift ya. Untuk double ini ada dua case, dia similar argument or the argument is not similar. Kalau similar argument, second shift. Kalau not similar argument, kita ada dua cara pula. Satu guna rumus terus kita boleh pakai. Yang kedua, kita kena modifykan sikit supaya dia jadi similar. Then kita apply the second shift. Okay guys, so ingat ini ya. Baik, kita pergi kepada contoh mana? Contoh yang double with similar argument. Senang aja sebenarnya. Right, now this is the example. Contoh ini ya. Okay, soalan dia, find the Laplace transform for the following. Inilah 2t h tolak th. Macam ni lah yang ni tapi bila kita nampak kat sini dia ada dua function kan, dua function with same argument. Jadi kita tahu kita akan terus boleh menggunakan second shift
function. Saya ingatkan semula, ini adalah second shift, ya, bentuk yang macam ni, di mana kita terus ada rumus tahu sebenarnya. Rumus dia adalah eksponen negatif AS dan darabkan dengan Laplace FT. Ingat ya, saya merahkan ni tahu, FT, bukan FT tolak A ya, FT. Jadi kalau lihat soalan ini, tengok elok, dia sebenarnya komponen dia ada dua tau. Yang ni kan ada dua kan. Satu adalah part ini. Dia ada dua tau yang ni. Satu adalah satu yang ini. Okey. Satu yang ini, satu lagi yang ini. Ada dua. Jadi bila ada dua, we are going to solve this part and this part. Itu je. Dan kebetulan dua-dua ni adalah argument dia sama kan. So kita terus pakai second shift theorem. Jadi kamu boleh lihat, dah saya tandakan dekat sini, A sama dengan 1. Faham kan? A sama 1 ni adalah inilah ya. Yang ni pasal ada 1 kat sini. A sama dengan 1, A sama dengan 2. Ada dua bahagian. So saya pecahkan dulu. Saya pecahkan kepada dua bahagian ni. Yang ni kejap. Saya pecahkan kepada yang ini supaya kita nampak. Satu, we have this part. This is one part. Satu. Ya, satu lagi yang ni lah. Dua-dua tu saya laplaskan. So saya selesaikan satu persatu. Jadi kita dah boleh dah boleh selesaikan. Kat sini kita terus guna second shift. Nampak tak? Eksponen minus AS kan. A tu sebenarnya 1 lah. Lepas tu Laplace, darabkan dengan Laplace T. Bukan Laplace T tolak 1 ya. Pasal kita ada formula kita macam ni kan. Laplace FT. Ini T tolak 1. Maka FT adalah FT sajalah. Yang satu ni buang. Okey. So yang ini pun sama juga. Eksponen minus AS, di mana A ni adalah 2 dan darabkan dengan Laplace T. Laplace T bukan Laplace T tolak 2. So jadi kita pun teruskan. So kita akan dapat, ini saya belum selesaikan lagi Laplace ni. So Laplace ini kita dapatkan dari table inilah, dari jadual Laplace transform, iaitu 1/s squared. Ini pun 1/s squared. So prosedur kat bawah ni ini macam biasa ya, seperti mana yang kita belajar sebelum ini. Dan akhirnya kita cuba simplifikan yang mana-mana yang boleh kita simplifikan, dan akhirnya kita dapat jawapan ini. Kalau rasa boleh simplify lagi, then go ahead. Okay, kalau tak boleh, kita remain macam ni aja. Boleh nah? Okay, now kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Kita tengok apa cerita yang ini. Okay, kita ada dua contoh. Let us try two of this example. Yang ni apa ni? Okey, contoh seterusnya adalah kalau dia tak sama. Kalau dia tak sama. Itu kita bincang kemudian lepas ni. Kita lihat contoh dua contoh ini, iaitu contoh 1 dan contoh 2 kat sini. Kita ada T minus 3 squared darabkan dengan H, dan eksponen darabkan dengan H. Okey, jadi first thing kita kena identify dia adalah double, dua function kan, dan argument dia adalah sama. Bila argument sama, kita kena set in mind, kita dah tahu dah, I am going to apply the second shift. So macam tu kan. Cuma janganlah panik sebab ada kuasa 2, lepas tu ini ada eksponen, ada negatif kat luar ni, itu cerita lain itu cerita lain. Yang penting adalah we know what to do next. Okay, kita slowly go to one example and the second example. Ini mudah je. Okay, by looking at the solution here, saya rasa kamu dah faham lah kot. Tengok sini. Now, kita ada argument yang sama. Kita identify dulu. Kamu pun nampak kat sini kan, A sama dengan 3 kan. A sama dengan 3 kat sini. Faham kot? Lepas tu we are going to apply the second shift. Dan tengok kat sini, nampak tak? Ini kan bahagian ini yang saya gerakkan mouse ni kan, ini kita akan jadikan dia FT sahaja, betul tak? FT sahaja, maksud dia yang apa-apa dia tolak ke apa kat sini, ini kita tak kira tau. Kita kira. So maknanya dia hanya tinggal T kuasa 2 je lah kan. So jadi itulah T kuasa 2 yang itu yang berada kat sini, nampak tak?
ini akan jadi Laplace T kuasa 2. Okey. So sementara yang bahagian H ini pula, kita akan jadikan dia eksponen minus AS, di mana A kita dah declarekan sebagai 3 tadi tu, kita masuk je lah. So kita dapat eksponen power of negatif 3S. So guys, so kita boleh teruskan, ini adalah rumus dia. Dan of course seperti biasa, Laplace T squared ini kita boleh gunakan jadual Laplace transform untuk mendapatkan bentuk dia. Jadi finally kita dapat jawapan ini. Okay, so ini our first example. Second example punya solution, dia masih lagi berkongsi idea yang sama, where the argument is similar. Okay, we are very lucky. So we are going to apply second shift as well. Dan A kat sini adalah 2. A ni 2 ya, jangan salah ya. Kan kamu ingat A ni negatif 2 pula. A ni 2 2. Lepas tu yang ini ya. Ini kita akan jadikan dia eksponen minus T je lah. Okay. Sebab yang anything over here akan kita tak kira lah kan. Kita tak kira. Sebab ini yang kita akan jadikan Laplace dia. Yang ni ni. Ya, Laplace eksponen power of minus T. Yang ini sementara dia punya pasangan dia pula, ini eksponen ini kita copy and paste saja rumus tu. Kita ada eksponen minus AS. A itu adalah 2, masukkan aja, dan finally kita dapat yang ini. Ya, dapat yang inilah. Dan of course ini kita dapatkan dari jadual Laplace transform. Okay guys. Okay, habis yang itu kita lihat satu contoh. Jika contoh tadilah, jika argument dia tak sama. Ingat ya, bila argument dia tak sama, saya sebut tadi ada dua cara, betul tak? Saya tunjukkan balik. Ada dua cara kat sini. Saya tunjukkan cara yang pertama. Yang ni ya. Ini apabila dia argument is not similar, kita ada dua cara kan? Cara pertama, cara kedua. Cara pertama tu kita akan substitute kan, ingat tak? Kita akan let T sama dengan bla 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 bla, lepas tu substitute to FT and then apply the second shift. Kita cuba ni dulu, dan baru kita cuba yang ni. Alright, ada dua. Guna yang mana-mana satu pun tak apa. It's okay. Okay. Kita lihat satu contoh kat sini. Soalan dia adalah ini sebenarnya. Ya, soalan dia adalah ini. Ini ya. Ini soalan dia sebenarnya. Dia suruh cari yang ini ya, Laplace transform untuk yang ni. Memang dia ada dua function, betul tak? Bila dua function, dia double lah. However, function ini, dia punya argument tak sama. Ini T tolak 3, ini langsung tak ada, ini T aja. Jadi kita kena ensure both argument is similar, then baru kita boleh apply the second shift. So cara nak buat dia adalah kita akan ini cara pertama ya, cara pertama kita let ini ya, let T sama dengan T tolak 3 tambah 3. So inilah, this is the way kita ambil maklumat daripada H ini. H ni kan T tolak 3 kan. Kita nak jadikan semua function ini argument dia sama tau, iaitu argumentnya dia akan jadi T tolak 3. So kita let T sama dengan T minus 3 plus 3, then kita substitutekan yang saya bulat warna merah ni, masukkan semua ni ke dalam ni, semua ni ke dalam polinomial ni, nampak tak? 2T squared plus 3T minus 1 ni, masukkan semua sekali, then kita kembangkan. Ya, ini kamu buat satu-satu. Kamu boleh lihat video ini, boleh lihat solution kat sini. Nampak tak? Saya masukkan semua sekali tau. Ini kamu boleh cuba. Dan bila kita dah masukkan semua sekali, kamu susun elok-elok, last sekali kita akan nampak yang ini. Yang ini. Saya nak gariskan. Kita akan nampak dapat yang ini. Ini dia. Kita akan dapat yang ini ya. Ini dia last sekali. Nampak tak? Kita dapat 2T tolak 3 square tambah 15 T tolak 3 tambah 20. Nampak tak? Dia punya argument dia dah sama tau. Ini tak apalah. Ini dia tak ada apa-apa. Nanti dia akan jadi Laplace 1 je. So yang ini, yang penting yang ini. Yang ada T ni, yang ini tak ada T. Ini tak bercerita lah. Yang ada T ni, dia dah jadi argument dia T tolak 3. Nampak tak ini? Jadi kita boleh simpulkan, now apabila kita substitute yang tadi tu, now both function dah ada similar argument.
So jadi dia akan jadi yang ni lah. Jadi ni nampak macam kalang kabut sikit kan, tapi tak apa, ini untuk menerangkan aja. Yang penting adalah yang ini. Kalau kita perhatikan ni yang saya buat arah nak panah ni, yang penting adalah yang ini. Kamu perhatikan dia ada dua function, function 1, function 2 ya. Ini adalah F, ini adalah H, di mana kedua-duanya argumennya adalah sama. Yang itu paling penting. Jadi proses seterusnya adalah seperti biasa, iaitu kita akan buat second shift. Nampak macam ribut sikit dekat sini, tapi second shift semua ni. So kamu tengok yang ni, kamu tengok yang saya gariskan ni, kamu lihat yang ini, 1, okey, lihat yang ni pula 2, lepas tu buat tengok ini pula 3, right? So jadi dan jangan lupa yang ni, ini datang daripada H dia kan, ini H dia kan. Jadi kamu gabungkan semua sekali, dan jangan lupa ada bahagian yang kita kena rujuk rumus ya. Ini rujuk rumus ni maksud dia kita akan rujuk Laplace transform punya jadual lah, table tu, dan kamu kembangkan, and finally kita dapat jawapan yang macam ini. Okay guys, so saya tunjukkan satu cara. Nanti our next video saya tunjukkan yang cara yang satu lagi. Okay guys, saya stop sampai sini dulu. Kita sambung ke video yang akan datang. Thanks for watching.